Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, jam dah pukul 7.30 pagi. Okey, saya akan ceritakan kepada anda aktiviti harian saya setiap hari untuk menjaga mata dan kesihatan. Ni sekarang anak-anak pergi sekolah. Bu, buka tingkap bu. Buka tingkap sayang. Hai sayang. Okey, ada anak nak pergi sekolah. Sarapan dalam kereta je. Baby makan apa? Kuih. Kakak tak makan. Abang makan apa tu bang? Nasi goreng. Nasi goreng je. Okey. Ada air tak tu? Ada. Okey, anak-anak nak pergi sekolah. Inilah aktiviti harian keluarga saya setiap hari pada waktu weekday. Dan sekejap lagi saya akan share kepada anda macam mana apa yang saya makan untuk menjaga kesihatan mata dan kesihatan diri saya dan keluarga saya. Kelam kabut sikit lah pagi biasalah. Bye-bye sayang. Saya mula menulis buku dari tahun 2013. Selepas saya bankrupt, saya terus menulis buku dari tahun 2013 sehingga 2021. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 8 tahun. 8 tahun saya menulis buku dan mata saya kedua-duanya dah rosak. Ni buku-buku saya. Bukti dia saya tulis buku. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan di Shopee, DIY Electrical Wiring. Ni buku ni tahun 2013 saya tulis, siap 2015. Buku ni saya tulis tahun 2020. Buku solar, tebal buku dia. Ada lagi tak? Mana lagi buku ni? Ada lagi. Okey, buku ni saya tulis tahun 2015 saya tulis. Tebal di bestseller ke Shopee. Lepas tu buku Triface. Yang ini buku-buku yang dah saya order lah. Ni kita dah hantar. Ni kita dah hantar kepada customer yang dah order. Banyak ya. Alhamdulillah. Ni semua ni. Ada free gift lagi ni. Okay, ni buku yang kita akan hantar kepada customer. Dan buku-buku saya bestseller selama 7 tahun berturut-turut. Dan buku saya diguna pakai di Asia, di seluruh Asia Tenggara. Ini buku ni saya tulis pada tahun 2018. Buku ni tahun 2018 saya tulis. Yang terbaru mana yang terbaru? Yang ni lah. Tak ada yang dah buka. Ni semua dah balut dah bungkus. Okey, ni buku ni saya tulis pada tahun 2021 dan buku ni bestseller. Buku ni mahal, 670 senaskah, tapi dia paling laris setakat ni. Okey, jadi mata saya mula rosak. Saya double vision. Aktiviti saya setiap malam, aktiviti harian saya setiap malam pada jam 12.30 malam sehingga 6 pagi, saya akan menulis buku. Saya solat subuh, saya akan tidur. Saya tidur siang. Lepas tu tengah hari saya menulis buku balik. Ataupun kalau ada kerja, saya kerjalah. Kalau tak ada kerja, saya tulis buku. Dan pada waktu malam, 12.30 malam, saya akan menulis buku semula macam biasa sampai ke pagi. Itu aktiviti harian saya selama bertahun-tahun, berbulan-bulan. Dan bila mata dah mengantuk, dah penat, saya paksa saya minum kopi. Satu malam saya tak tahu berapa banyak saya minum kopi untuk tahan mata. Dan kopi tak bagus untuk mata. Kopi minum waktu pagi. Waktu tengah hari ke atas tak boleh minum kopi. Sebab kopi power dia kuat. Dia akan halang kita daripada ngantuk walaupun kita letih. Jadi mata saya mula rosak, double vision, kabur. Bila saya pandang sesuatu objek, dia akan jadi kabur. Kabur, kembang. Saya nampak bayang-bayang aja. Saya kena kecilkan mata, kena fokus, baru dia akan nampak balik. Bila saya nampak satu objek tu jadi dua. Saya baca tulisan akan ada dua. Nampak benda akan jadi dua. Double vision. Saya kena fokus, kecilkan mata, fokus macam tu, baru dia akan jadi satu balik. Ada satu tahap saya tak boleh pandang luar langsung. Saya pandang dekat bawah je, kat jalan je. Saya pandang atas sikit, saya pandang tengah, pandang langit tak boleh. Mata terlampau sakit. Masa saya jadi lazy eye, jadi pedih. Mata saya selalu pedih sehingga kan bila saya guna laptop ni, saya guna handphone,
saya kena pakai spek mata hitam sebab mata saya terlampau sakit. Tapi saya nak buat kerja, saya nak selesaikan kerja saya. Jadi saya terpaksa guna spek mata hitam untuk berhadapan dengan laptop, dengan komputer, dengan handphone. Kalau tak, mata saya memang sakit. Macam tu sekali kerosakan mata saya. Dan mata saya start rosak pada tahun 2011. 2011 lagi dah rosak. Kemudian pakar mata minta saya pakai spek mata. Power saya dalam hampir 200. Pakar mata minta saya pakai spek mata. Dan saya bergil, saya tak nak. Saya buat cara saya sendiri. Saya buat try and error. Saya buat kajian. Saya tengok Facebook, tengok YouTube, baca apa-apa semua berkaitan dengan mata. Dan saya cuba buat try and error. Jadi ke tak jadi. Dan Alhamdulillah, saya mengamalkan disiplin selama 7 tahun. 7 tahun ya, saya mengamalkan disiplin selama 7 tahun. Yang disiplin yang saya ajarkan pula kepada pesakit-pesakit saya di Nur Saraf 4i. Alhamdulillah, pada tahun 2018 mata saya dah normal. Mata saya normal 25. Saya pergi cek pada tahun 2018, saya ingat saya Januari 2018, saya ingat saya. Saya cek mata saya dekat pakar mata 25 normal. Dan saya berjaya tidak memakai spek mata walaupun doktor pakar mata menyarankan. Isteri saya asalnya memang pemakai spek, memang pakai spek mata. Mata isteri saya memang dah rabun. Jiran lalu. Ambilkan video tu. Jiran lalu okey. Isteri saya asalnya sebelum saya kahwin dulu memang pakai spek mata. Dan kahwin bila bernikah dengan saya, alhamdulillah saya ajarkan teknik macam mana mata boleh sembuh daripada rabun dan tak perlukan spek lagi. Alhamdulillah. Sekarang dah hampir 10 tahun isteri saya tak pakai spek mata lagi. Spek mata tu pun dah hilang dah. Isteri saya punya mata terang benderang, tak rabun, driving boleh tak pakai spek, menulis, membaca semua tak perlukan spek lagi. Okey, pertama, suplemen penting. Tapi inilah suplemen yang saya makan hari-hari. Madu lebah. Okey, madu ni untuk neutralkan toksik dalam badan kita. Kalau dalam badan kita banyak toksik, banyak racun, madu ni akan neutralkan. Penting batu sauda. Batu sauda ni untuk tenaga kita. Tenaga. Minyak zaitun ni untuk melancarkan peredaran darah, saraf kita. Saya dah makan benda ni dari start tahun 2012, saya ingat saya. Semua ni saya dah makan start daripada tahun 2012, sambung, continue sampai sekarang. Dah tahun 2021, 2022, dah 10 tahun dah. Ni sacak inci. Dulu saya makan minyak ikan, tapi sekarang dah ada sacak inci. Power dia lebih hebat dari minyak ikan. Jadi saya tukar lah sacak inci, omega. Yang paling penting, kurma. Nabi Muhammad pesan, siapa yang makan ajwa 7 biji setiap pagi, waktu pagi, sepanjang hari itu racun dan sihir takkan berkesan pada diri dia. Jadi saya test pada staff-staff saya. Siap mana-mana staff saya cucuk vaksin, saya suruh makan ajwa 7 biji dulu baru cucuk vaksin. Staff saya tak ada efek tuan-tuan. Normal. Demam tak ada, sakit tak ada, penat tak ada, semua tak ada. Semua normal. Pakai dulu. Betul lah Ana, abang bagi Ana makan kurma sebelum vaksin kan? Betul. Ana sihat tak? Sehat. Alhamdulillah. Vaksin tu racun Okey, tapi semua ni ada satu lagi ini ubat khas untuk mata, suplemen khas untuk mata. Kalau tuan-tuan datang ke klinik saya buat rawatan, insya-Allah saya akan perlu beli ni. Tapi semua suplemen ni takkan berguna, takkan berfungsi dalam tubuh badan kita kalau pertama saraf kita ada masalah, blocking. Kalau saraf kita ada masalah, blocking, itu tu kena urut. Saya urut sebulan sekali. Kadang-kadang sebulan 2 kali saya urut. Bekam 3 bulan sekali saya akan bekam. Itu untuk menjaga kesihatan. Kalau saya tak buat begitu, semua suplemen ni tak ada guna dalam badan saya. Sebab apa? Bila saya stres, urat masuk angin, saraf akan masuk angin. Bila saya penat, saraf akan semakin rosak. Tak cukup tidur, saraf akan makin rosak. Bila kita tengok handphone lama-lama, saraf akan makin rosak. Jadi urutan bekam, tidur yang cukup sangat penting untuk buatkan suplemen ni bekerja dalam badan kita. Jadi tidur yang cukup, bekam 3 bulan sekali,
urut sebulan sekali. Itu penting. Dan exercise. Kena exercise tuan-tuan Buatlah apa-apa aktiviti kecil, berkemas ke, berkebun ke, menyapu sampah ke, jadi ada exercise untuk saraf kita ni lancar. Okey, lepas anda dah buat situ, barulah makan suplemen. Jadi saya tak perlu nak makan kan. Lama pula video ni nanti. Tapi inilah yang saya makan hari-hari untuk memberi saya sihat. Macam mana nak jaga kesihatan mata? Apa disiplin yang kita perlu buat? Disiplin untuk menjayakan sesuatu visi, disiplin amat-amat penting, perlu dilaksanakan. Kalau tak ada disiplin, apa benda pun tak boleh jadi. Okey, pertamanya bila bangun pagi ni, makan suplemen dulu. Minum air kosong. Minum air kosong, makan suplemen. Ada jiran lalu. Kemudian keluar rumah macam saya buat ni. Sekarang jam dah pukul berapa ni? 7.30. Aktiviti saya 7.30 sampai pukul 8.30, pukul 9. Ni dah duduk kat luar. Okey. Jadi duduk dekat luar, tengok pokok-pokok, tengok langit, tengok awan. Ni pokok favorite saya, pokok ni. Pokok-pokok ni favorite saya ni. So pokok tu cantik ni saya punya pokok saya jaga. Lepas tu pokok durian, pokok bidara. Banyak pokok kat sini. Dekat sini kami jiran-jiran dekat sini memang suka menanam pokok. Jadi advantage pada saya jugalah. Setiap pagi saya akan duduk keluar dulu. Saya akan tengok pokok-pokok, langit. Cantik tengok keindahan alam. Tak boleh buat kerja apa. Jangan buat kerja apa-apa. Duduk sahaja. Duduk, relax-relax. Tengok pokok, tengok awan, tengok langit, tengok burung, tengok jalan, tengok orang lalu lalang. Jangan buat apa-apa. Berkebun pun tak boleh. Itu cara dia. Jadi, dan yang ini jangan tengok dulu. Yang ini bila bangun tidur waktu pagi, sebelum anda semua keluar rumah macam saya, tengok pokok, tengok langit, tengok macam-macam anugerah Allah dekat luar ni, keindahan alam semula jadi ni, sebelum anda buat benda tu, anda jangan tengok benda handphone ni. Walaupun 5 minit anda tengok, anda bangun tidur, terus tengok handphone, baca WhatsApp, buka tengok Facebook, tengok TikTok, walaupun 5 minit, tapi kalau hari-hari buat benda yang sama, mata boleh jadi glaukoma. Glaukoma maksudnya anda akan hampir buta. Ni jangan tengok. Ini pun jangan tengok. Saya letak dekat sini senang saya buat kerja. Lepas saya duduk dekat luar ni, tengok alam sekitar, alam semula jadi ni, baru saya buat kerja dekat sini. Ni laptop ni jangan tengok. Kebanyakan orang bangun tidur terus buka benda-benda ni, terus tengok benda-benda ni, gadget-gadget ni semua. Itu yang bukan mata anda jadi glaukoma. Glaukoma hampir buta. Saya juga pernah nampak glaukoma depan sikit nah. Glaukoma ni macam mana tahu? Bila saya buka mata, saya nampak dot hitam. Maksudnya kalau saya nak pandang, contohnya saya nak pandang kereta tu. Kereta nah. Okey, saya nak pandang kereta tu. Saya tak nampak semua kelusuran kereta tu. Saya nampak ada titik banyak dot hitam. Dia dah blocking kereta tu. Nampak kereta tu saya tak nampak penuh. Saya nampak kereta tu dengan titik hitam ataupun dengan tompok-tompok hitam dekat kereta tu. Tu glaukoma, tu dah hampir buta. Saya pernah nampak benda tu kat mata saya. Alhamdulillah dah sembuh. Ibu saya menghadapi katarak dan glaukoma, dan alhamdulillah katarak tu masih ada, tapi glaukoma tu dah sembuh 100%. Mak saya dengan cara saya rawat cara saya, dan saya bagi suplemen. Apa yang saya makan ni sebahagiannya saya bagi pada mak saya makan juga. Yang ni paling penting. Tuan-tuan datang klinik saya akan bagi, insya-Allah. Okey tuan-tuan, saya harap dengan perkongsian saya ni tuan-tuan boleh belajar sesuatu. Terlampau ramai datang ke klinik saya. Jadi klinik ni saya buka sebagai hobi, sebagai suka-suka, sebagai aktiviti sosial saya. Jika terlampau ramai datang pun, saya sedih sebenarnya, Saya sedih kalau pesakit tu datang, lepas tu datang lagi. Saya sedih sebab mata anda tak sembuh. Jadi saya sharekan tip ni, anda buat sendiri di rumah, ataupun anda boleh datang ke klinik saya ambil rawatan, dan anda balik buat aktiviti disiplin di rumah. Saya ambil masa 7 tahun untuk mata saya sembuh 100%. Dan anda dengan disiplin yang ketat. Nampak ni, inilah saya makan hari-hari. InsyaAllah hari-hari inilah dia. Jadi tuan-tuan kena buat jugalah.
Dan kepada anda yang mata dah rosak tu, janganlah tunggu dah teruk pun nak datang klinik saya. Agak-agak dah rabun, agak-agak power dah tinggi, agak mata dah sepedih, terus datang klinik saya buat rawatan. Lepas tu amalkan disiplin yang saya ajarkan. Saya lupa nak cakap apa tadi. Banyak saya nak cakap ni, tapi saya lupa pula. Okey tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak datang klinik saya buat rawatan, pergi ke Facebook, like dulu Facebook Nur Saraf I, NUR Saraf nombor 4I. Pergi ke pin post. Dekat situ ada tarikh-tarikh saya buka klinik dan tuan-tuan boleh booking. Ada nombor telefon dekat situ, boleh telefon, boleh WhatsApp. Pasal sakit terlampau ramai sekarang ni, terlampau ramai. Jadi tuan-tuan kena bersabarlah untuk tunggu queue Dan saya buat ni hobi suka-suka. Saya pun banyak kerja. Saya ni kontraktor. Saya macam-macam, saya ni businessman, macam-macam kerja saya buat. Jadi kalau saya, bila saya buat kerja saya sibuk, saya outstation sana, saya tak dapat nak buat klinik. Kesian pada pasien-pasien yang dah kritikal. Jadi saya ajarkan teknik ni, saya ajarkan disiplin ni, tuan-tuan buatlah. Mudah-mudahan mata tuan-tuan makin sihat. Sekian dari saya Muhammad Azrizal Aziman. Saya CEO Nur Saraf I Malaysia. Saya pakar saraf mata. Terima kasih.